Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 12 ingin membentangkan tentang asimilasi bangsa Melayu di Patani yang diilhamkan oleh Cik Muhammad Aziz. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang dianggotai oleh Siti Hawa binti Zukrai, Nur Syaukina binti Zamrin, Nurul Izzati binti Yusof, Siti Nur Atikah binti Muhammad Nur Hazi dan saya Irdina Filzah binti Fauzi. Intipati artikel ni dia menjelaskan tentang konflik Patani. Okey, apa tu konflik Patani? Konflik Patani ni merupakan sebuah pertembungan dua budaya manusia, iaitu orang Melayu Islam Patani dengan orang Thai Buddha. Konflik ni berlaku kerana orang Melayu Islam Patani dia ni cuba untuk bangkit menggunakan kekerasan yang mana mereka ingin mempertahankan identiti, mereka ingin mempertahankan budaya mereka daripada dijajah oleh kerajaan Thailand, yang mana kerajaan Thailand ni cuba memasukkan orang Melayu Islam Patani ke dalam identiti dan budaya Buddha. Okey, oleh sebab itulah konflik ini berlaku kerana persetujuan tidak dapat dibentuk. Kerana ia menyentuh tentang nilai orang Melayu Islam Patani seperti identiti, nilai, bahasa, bangsa, dan orang Melayu Islam Patani tidak akan meninggalkan agama Islam demi kepentingan negara semata-mata. Oleh sebab itulah, akhirnya kerajaan Thailand ni dia menggunakan kekerasan dalam bentuk paksaan. Mereka cuba untuk memaksa orang Melayu Islam Patani. Namun begitu, usaha demi usaha yang dilakukan oleh orang Melayu Islam Patani dalam mempertahankan hak mereka daripada terus dijajah oleh kerajaan Thailand. Patani, Naratiwat dan Yala merupakan sebahagian daripada wilayah negara Thailand yang mana penduduknya adalah berbangsa Melayu yang mengamalkan budaya Melayu dan beridentiti yang bertentangan dengan budaya Thailand. Oleh sebab itulah konflik ini berlaku. Okey, tiga wilayah ni dia berhadapan dengan masalah yang terus berulang-ulang mengakibatkan mereka ataupun mereka berkemungkinan kehilangan nyawa dan berlakunya kemusnahan harta benda. Okey, konflik terus meningkat sehinggakan kerajaan Thailand terpaksa mengisytiharkan darurat ketenteraan di Patani. Walaupun darurat dilakukan, namun serangan seperti pengeboman, tembak-menembak, mencuri, pemenggalan kepala dan bakar sekolah masih lagi diteruskan. Sejarah kewujudan orang Patani dan budaya Melayu. Orang Melayu Islam Patani ni merupakan sebuah bangsa yang berdaulat dan mempunyai negeri yang tersendiri yang dikenali sebagai Patani. Okey, dulu Patani ni dia diperintah oleh sebuah kerajaan, iaitu Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Namun tak lama kemudian negara ni mengalami kejatuhan apabila dijajah oleh kerajaan Siam pada tahun 1786 dan kemudiannya dia dipecahkan menjadi wilayah-wilayah kecil. Sebelum kerajaan Melayu Patani ini muncul ataupun dikenali sebagai Patani, ia merupakan sebuah tapak lokasi langkah suka yang mana ia dibuktikan dengan adanya permainan wayang kulit yang wujud dari kitab Ramayana yang terdapat dalam agama Hindu. Dulu, orang Patani ni dia bercampur dengan orang Hindu yang mana mereka berkomunikasi, bertoleransi sehinggalah mereka membentuk sebuah bangsa manusia yang menggelarkan diri mereka sebagai orang Melayu yang bermaksud orang yang mulia. Kemudian, mereka berhijrah ke tanah Melayu sehingga membentuk kerajaan Langkah Suka yang berpengaruh Hindu. Sejarah kewujudan orang Patani ni dia berasal daripada tiga suku utama yang saling berkacukan, iaitu orang Hindu datangnya daripada India, orang Jawa datangnya daripada Sumatera, manakala orang Siam datangnya daripada tanah Siam. Oleh sebab itulah ketiga-tiga suku ni dia membentuk sebuah masyarakat iaitu orang Melayu Islam Patani. Datangnya Islam telah membawa perbezaan tentang budaya dan identiti mereka apabila raja dan rakyat memeluk agama Islam. Okey, dulu raja ni dia mempunyai pengaruh yang besar dalam pentadbiran yang mana
masyarakat, rakyat ni dia mengikuti apa yang raja buat. So apabila raja tu dia memeluk agama Islam, rakyat juga akan memeluk agama Islam dan secara tak langsung berlakulah perubahan dari segi budaya, identiti yang mana dulu mereka mengikuti agama Hindu, budaya Hindu dan sekarang mereka mengikuti agama Islam. Okey, pembentukan budaya dan adat Melayu ni telah membawa kemajuan bagi bangsa Melayu di petani serta mereka juga mempunyai sistem pemerintahan yang kukuh, ekonomi yang stabil serta agama Islam yang tersendiri yang mulia. Okey, dulu adat serta budaya yang mempunyai pengaruh Hindu ni masih lagi diamalkan seperti melenggang perut, adat sewaktu bersalin, adat bercukur kepala, manakala budaya pula lebih terarah kepada syariat Islam seperti adat menyerah anak mengaji serta adat perkahwinan. Apabila kita lihat dari sudut kepercayaan pula, orang petani ni dia memang terikut-ikut dengan melakukan aktiviti pemujaan kerana ia dipengaruhi oleh budaya Jawa seperti pemujaan pantai, pemujaan buaya dan sebagainya. Namun apabila datangnya Islam, segala aktiviti pemujaan ni terhakis kerana masyarakat Melayu petani ni mula sedar, mula tahu akan penentangan aktiviti ni dengan syariat Islam. Kesedaran tu mulai timbul apabila mereka ni belajar mengenai agama, mereka menguasai agama Islam dan mereka juga mendapat pendidikan dari sekolah-sekolah pondok. Apabila kita lihat dari sudut peradaban tamadun orang Melayu petani Semenanjung, kita dapat melihat satu kesamaan dari segi pakaian mereka. Seperti mereka juga memakai baju Melayu, baju kebaya, berkurung dan juga mereka juga bersongkok. Kebanyakannya orang Melayu petani ni dia juga bertutur menggunakan logat Kelantan. So kita dapat lihat jaringan persamaan kehidupan orang Melayu Islam petani dengan orang Melayu Malaysia ni dia tidak akan pernah putus dari segi budaya dan identiti. Kerangka konsep dan pembolehubah transformasi isu dan struktur konflik. Menurut Varian 1991, transformasi terhadap sesuatu konflik bergantung kepada takrifan yang dibuat oleh aktor-aktor terhadap isu-isu yang dimainkan dalam konflik. Ia berlaku apabila mereka mengubah kedudukan dan keputusan sehingga isu-isu sebelum ini tenggelam. Isu agama, identiti, budaya dan sejarah. Maka ia boleh diubah kepada isu-isu yang boleh dirunding seperti tanah, ekonomi dan juga pendidikan. Perundingan yang dijalankan akan boleh melahirkan kompromi di antara kedua belah pihak. Seterusnya, transformasi struktur, ia merupakan perubahan yang berlaku dalam elemen-elemen seperti aktor-aktor, kedudukan, kepentingan, isu-isu, perhubungan, nilai-nilai dan keperluan dalam konflik. Ia melibatkan struktur sosial seperti ekonomi, politik, pendidikan, persempadanan, geografi, mahkamah, jaringan komunikasi dan kaedah membuat keputusan. Isu-isu kritis. Yang pertama, kekuasaan, iaitu kekuatan legitimasi, otoriti dan keupayaan untuk pemaksaan yang dimiliki oleh individu, kelompok masyarakat dan kerajaan. Kuasa yang dimiliki bersifat subjektif dan tidak boleh dihitung. Boleh dilihat apabila sesuatu perkara berlaku dan selalunya dihubungkan dengan raja dan Tuhan. Terdapat 6 sumber kuasa. Yang pertama, otoriti. Otoriti ialah peranan individu atau organisasi dalam kehidupannya yang terhasil daripada peraturan, norma-norma, adat budaya, polisi seperti bapa mempunyai kuasa ke atas isteri dan anak-anaknya. Yang kedua, penguasaan sumber hidup, iaitu individu atau kelompok masyarakat yang memiliki sumber keupayaan hidup seperti teknologi dan kewangan. Yang ketiga, jaringan dalam perhubungan, iaitu seberapa ramai pihak yang mempunyai hubungan dengan individu atau kelompok masyarakat tersebut. Yang keempat, kemampuan, iaitu pengetahuan yang dimiliki mengenai sesuatu perkara. Yang kelima, maklumat, iaitu yang mana individu atau kelompok masyarakat yang memanipulasikan maklumat untuk menyebarkan pengaruh mereka. Dan yang terakhir, kepribadian, kombinasi sifat seperti bijaksana, keyakinan diri, sikap, daya tarikan, karisma, tenaga, ketulusan, latar belakang dan juga pekerjaan yang pernah dilakukan.
Yang kedua, budaya, agama dan identiti. Budaya ialah kebiasaan atau nilai-nilai yang tertentu yang diakui secara umum oleh sesuatu kelompok masyarakat yang tinggal di suatu tempat tertentu. Ia dianggap sebagai panduan penganutnya dalam menentukan cara berfikir dan bertindak. Budaya dan agama berfungsi sebagai rangka kehidupan dan mempengaruhi cara bagaimana individu atau kelompok itu melihat atau melakukan sesuatu. Setiap budaya mempunyai kaedah komunikasinya sendiri sehingga tidak mampu untuk mengenali atau memahami perbezaan-perbezaan yang wujud dengan kelompok lain. Agama ialah satu sistem kepercayaan yang memberikan panduan kerohanian kepada seseorang individu. Ia dianggap nilai yang penting dalam kehidupan kerana memberi inspirasi dan pengharapan bagi setiap golongan manusia. Agama dan budaya merupakan elemen asas dalam kehidupan sesebuah masyarakat, termasuklah dalam kegiatan politik, ekonomi dan sosial. Identiti sesebuah kelompok yang terlibat dalam konflik bersifat dinamik disebabkan sifat konflik yang dilalui sentiasa mengancam. Penjajahan Kerajaan Siam ke atas orang Melayu Islam Patani. Pembentukan negeri Patani selepas perpindahan kota pentadbiran Kerajaan Langkasuka dari Ligor, Nahon Sita Marat ke Patani telah membawa kemajuan kepada rakyatnya. Tanahnya yang subur dan berhampiran laut telah membuka lembaran baru kepada Kerajaan Melayu Patani apabila ia mula terkenal dengan pelabuhan perdagangan yang maju di Asia Tenggara. Bentuk muka buminya yang berteluk dan terlindung dari tiupan angin taufan timur laut dan barat daya dan pentadbirannya yang cekap telah meningkatkan lagi kemajuan Patani menjadi pusat perdagangan. Keagungan Patani sebagai pusat pelabuhan yang terkenal diteruskan sehingga ke zaman pemerintahan Raja-Raja Perempuan. Ini telah menimbulkan iri hati Raja Siam yang merupakan kerajaan jiran terdekat Kerajaan Patani. Mereka telah melancarkan serangan sebanyak 4 kali namun gagal. Ini kerana kekebalan pertahanan dari kemajuan teknologi iaitu antaranya senapang dan meriam-meriam besar dan bantuan orang-orang luar khususnya pedagang dan kerajaan-kerajaan Melayu kecil yang lain. Kerajaan Siam mengundurkan diri untuk beberapa tahun dan menyebabkan keselesaan Patani sehingga mereka tidak lagi mementingkan sistem pertahanan. Antara kejatuhan Patani kepada Kerajaan Siam ialah rahsia pertahanan dan kekuatan orang Melayu telah dipecahkan, Sultan Muhammad Raja Patani telah mangkat dalam peperangan, kelengkapan alatan senjata perang yang tidak memadai dan kekuatan perang orang Siam lebih tinggi daripada orang-orang Melayu Patani. Patani telah menjadi tanah jajahan Kerajaan Siam yang berpusat di Bangkok. Pelbagai dasar dan pendekatan penjajahan telah dilaksanakan di Patani yang berbentuk tekanan dan pemaksaan ke atas orang Melayu Patani bagi memastikan rakyat Patani tidak bangkit dan merampas semula kuasa mereka. Kesannya, orang Patani mengalami transformasi destruktif dalam semua aspek kehidupan mereka. Dasar dan pendekatan Kerajaan Siam ke atas OMIP dibahagikan kepada 3 konsep iaitu dominasi, pengembangan kuasa dan asimilasi. Pendominasian ini merujuk kepada tindakan Kerajaan Siam yang menyerang dan menakluki Kesultanan Melayu Patani serta menguasai sepenuhnya kekuatan yang ada dalam pentadbiran orang Melayu. Pengembangan kuasa adalah merujuk kepada dasar Kerajaan Siam yang mengembangkan dan memanjangkan kuasa mereka melalui proses mengambil alih pentadbiran di Patani. Dasar pertama yang melibatkan keruntuhan budaya Melayu bermula pada 23 Disember 1894 apabila Raja Chulalongkorn atau Rama V melaksanakan dasar integrasi kebangsaan yang dikenali sebagai Tesapiben. Kesan dasar ini kepada orang Melayu ialah apabila Raja Negeri Patani dihapuskan dengan melantik Raja-Raja Melayu di 7 wilayah yang dipecahkan. Walaupun sistem pemerintahan Melayu masih lagi dikekalkan, tetapi tahap kuasa yang dimiliki oleh Raja-Raja Melayu adalah terbatas. Dengan ini, segala sistem beraja dalam budaya Melayu telah dihapuskan dan diganti dengan sistem pentadbiran Siam dengan menjadikan Pusurujaya atau Gubernur sebagai tempat pernaungan kuasa bagi setiap wilayah Melayu. Dasar dikenali sebagai Ratanium ini diperkenalkan oleh Jeneral Pat Fibul Songkram selaku Perdana Menteri kedua selepas rampasan kuasa 1932. Pelaksanaan dasar Ratanium ini secara jelas telah menafikan hak orang Melayu di Patani untuk mengamalkan budaya dan identiti mereka. Sepanjang pemerintahan Fibul Songkram, orang Melayu Patani mengalami proses asimilasi yang cukup hebat. Seterusnya ialah reaksi dan survival OMIP terhadap dasar asimilasi.
Penentangan OMIP terhadap dasar-dasar yang dibentuk oleh kerajaan Thailand merupakan survival mereka ketika berhadapan dengan dasar asimilasi kerajaan Thailand. Reaksi ini bagaimanapun memberi tanggapan negatif kepada kerajaan Thailand kerana merasakan tindakan tersebut sebagai penghalang kepada kemajuan rakyat dan negara. Penentangan yang dikenali sebagai pemberontakan asal ini dimulakan pada tahun 1922 berakhir dengan peristiwa pertempuran di Kampung Belukas Semak. Dalam pertempuran ini, kerajaan Thailand menuduh orang Melayu mula melancarkan pemberontakan dan bertindak menangkap pemimpin-pemimpin Melayu dan membuatkan Tengku Abdul Kadir melarikan diri ke Kelantan sehinggalah meninggal dunia pada tahun 1933. Pemberontakan asal ini merupakan salah satu tekanan kepada kerajaan Thailand untuk menghormati hak, identiti dan budaya OMIP. Selain itu juga, Haji Sulong melalui pertubuhan ini berjaya mengemukakan 7 tuntutan kepada kerajaan Thailand untuk memastikan kestabilan di 3 wilayah. Cukai dan hasil pendapatan daripada keempat-empat wilayah berkenaan mestilah dilaburkan untuk projek pembangunan setempat. Pegawai-pegawai kerajaan yang mentadbir keempat-empat wilayah Islam mestilah terdiri daripada 80% orang Melayu Islam peranakan tempatan. Seterusnya, untuk peranan OMIP dalam membatas tekanan kerajaan Thailand, Persatuan Lembaga Pelaksana Hukum Syariah membuat 7 tuntutan untuk membagi nasib OMIP dan tanah air mereka mengikut dasar hak asasi manusia antarabangsa, tetapi dilihat sebagai tindakan memberontak oleh kerajaan Thailand. Selepas pengasas persatuan Haji Sulong ditangkap, Tengku Abdul Jalal dari Jawatankuasa Perwakilan Melayu Selatan Thai cuba membelah nasib mereka dengan mengutus telegram kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menjalankan siasatan tindakan kerajaan Thailand terhadap OMIP, tetapi dakwaannya tidak dihiraukan. Tengku Mahmud Mahidin melobi kerajaan British dalam isu 3 wilayah petani dan penyatuan petani tanah Melayu. Namun, usahanya tidak berjaya kerana desakan Amerika Syarikat agar British tidak mencampuri urusan negeri Thailand dan British bergantung kepada Thailand membekalkan makanan ke tanah Melayu jajahannya. Bagi Pertubuhan Persatuan Gagasan OMIP, ditubuhkan Gabungan Melayu Petani Raya Gempar di Tanah Melayu atas inisiatif Tengku Mahmud Mahidin, Haji Sulong dan Tengku Abdul Jalal untuk terus melobi pihak luar. Usaha ini berjaya mendapat simpati Raja-Raja Melayu serta kesatuan dari negara-negara jiran seperti Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung. Justru memberi tekanan kepada kerajaan Thailand apabila Perdana Menteri Thailand mengaku akan sekatan terhadap OMIP. Disebabkan desakan, terjadinya sekatan kerajaan Thailand terhadap mana-mana aktiviti yang memperjuangkan OMIP, antara di Thailand atau Tanah Melayu dengan pertolongan British yang mengakibatkan gerakan gempa dimasukkan oleh British di Tanah Melayu. Pada tahun 1960-an, OMIP bangkit melalui pertubuhan gerakan pemisah seperti Barisan Nasional Pembebasan Petani, Barisan Revolusi Nasional Petani dan lain-lain. Kumpulan yang aktif di bawah persatuan ini ialah Barisan Revolusi Nasional Petani dan Petani United Liberation Organisation iaitu PULO. Rundah kumpulan kecil di bawah Barisan Revolusi Nasional Petani terpaksa membuat serangan terhadap sekolah dan guru-guru kerana mempertahankan identiti OMIP yang diasimilasikan dalam sistem persekolahan dan pengajaran. PULO berjuang hingga ke tahap antarabangsa untuk mempengaruhi setiap negara dan pertubuhan antarabangsa menyokong deklarasi Hak Asasi Manusia PBB serta membuat tuntutan sendiri untuk melawan kerajaan Thailand menghapuskan identiti OMIP, mendapat kemerdekaan dan hak kuasa autonomi. Kerajaan Thailand telah mewujudkan polisi pada tahun 70-an hingga 80-an menghapuskan gerakan pemisah yang membawa kepada jumlah penangkapan, pertempuran dan kematian yang ramai serta meminta kerjasama OMIP dalam mencari ahli gerakan pemisah. Justru, operasi ini memberi sedikit keadilan kepada OMIP membuka hati mereka menolong pegawai Thai akan maklumat gerakan pemisah. Tambahan lagi, ramai anggota gerakan pemisah menyerah diri kerana kemerosotan gerakan pemisah dan perjuangan OMIP. Seterusnya, untuk kebangkitan perjuangan kebebasan OMIP,
Pulau muncul pada 2004 apabila konflik selatan Thailand mencuri perhatian negara tetangga dan pertubuhan antarabangsa seperti Organisation of Islamic Conference. Mereka mendapat sokongan dari OIC dan Perdana Menteri Malaysia agar OMIP mendapat kuasa autonomi di Thailand. Semangat OMIP mempertahankan identiti dan budaya mereka disebabkan penerapan nilai-nilai budaya dalam institusi kekeluargaan mereka seperti membiasakan anak-anak bertutur bahasa Melayu di rumah, menghantar anak ke pondok sekolah yang beraliran Melayu dan agama Islam dan sebagainya. Faktor mereka mampu mempertahankan identiti dan budaya mereka kerana semangat jati diri yang kuat dan sejarah kegemilangan petani. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Saya akan meneruskan pembentahan dengan tekanan dan survival orang Islam Padang. Untuk pembentahan tersebut, seperti yang diperkatakan oleh rakan sekumpulan tadi, penjajahan kerajaan Thailand terhadap selatan Thailand telah membangkitkan gerakan orang Melayu Islam Petani lah. Disebabkan pada mulanya, kerajaan Thailand ni nak menjajah masyarakat petani atas dasar kemerdekaan dan tanah jajahan saja. Namun setelah beberapa tahun, mereka cuba memperkaitkan isu budaya dan identiti masyarakat mereka dengan mewujudkan satu dasar yang bernama dasar Ratanium yang bersifat autokratik. Sebabnya, dasar ni dia membuatkan satu pembentukan rakyat tu berasaskan satu identiti semata-mata. Misalnya, masyarakat petani ni perlu dijadikan sebagai masyarakat Thailand Buddha, bukannya masyarakat Melayu Islam. Dan disebabkan inilah berlakunya kekerasan lah daripada masyarakat petani tu. Mereka tak nak identiti mereka tu berubah. So mereka telah melakukan beberapa perkara untuk mengekang daripada identiti mereka ini dicabut. OMIP ni, orang Melayu Islam Petani, telah meluahkan masalah mereka kepada orang tengah, iaitu Southern Border Province Administrative Centre SBPAC, tetapi tak dihiraukan. Sebab apa? Sebab rata-rata pegawai dekat sana merupakan orang Thailand. Sebab itulah mereka tak hiraukan masalah yang dialami oleh masyarakat petani ini. Dan sepanjang mereka duduk di kawasan mereka sebenarnya tidak dibenarkan untuk mengamalkan budaya Melayu lah dan mengamalkan ajaran Islam. Tapi mereka tetap berkeras untuk mengamalkan pembelajaran inilah untuk masyarakat mereka. Dan disebabkan itulah adalah ketua yang dari kalangan ustaz dan imam. Dan ada juga sekolah agama dan pondok. Dan tidak tu juga, pada sajalah mereka juga mendapatkan bantuan daripada pertubuhan antarabangsa iaitu OIC. Dan daripada sinilah berlaku sedikit perubahan di mana kerajaan Thailand ni cuba menunduk sedikit ke atas permintaan masyarakat petani. So, daripada sinilah banyak berlaku beberapa perubahan dalam identiti dengan pembelajaran Melayu dan Islam tu. Dan usaha keempat iaitu membentuk satu perikatan di antara Perintah Melayu dengan Selatan Thailand untuk mengukuhkan lagi identiti Melayu Islam tersebut. Kesan pula, lepas saja usaha tu, dia memberi kesan kepada dua iaitu agama dan pendidikan lah. Dan selepas saja pembentukan perikatan di antara pemimpin tanah Melayu dengan Selatan Thailand, kerajaan telah beri kelonggaran untuk mengamalkan ajaran agama Islam lah. Dan banyak pula masjid dan surau dibina dan juga pemakaian tudung dan penutupan aurat tu dibenarkan. Dan daripada sudut pendidikan pula, warga petani mendapat hak untuk menuntut pendidikan agama Islam secara terbuka sejurus saja selepas pembentukan gempa. Dan kesannya berlakunya penubuhan pengajar Melayu dan penggunaan bahasa Melayu di sekolah agama dan pondok lah. Dan dari sini kita dapat lihat agama dan pendidikan mereka mendapat hak sebagai seorang Melayu dengan Islam tersebut lah. Dan itu saja daripada kumpulan kami.